Okey, kita pergi ke fermentasi yang terakhir sekali ya, iaitu fermentasi di dalam pokok padi. Okey, pokok padi ni kalau kamu tengok, dia sebenarnya dia hidup di kawasan sawah. Orang tanam dalam sawah lah kan. Jadi akar dia tenggelam ke dalam, kan? Bersama dengan batang dia sekali, tenggelam. Jadi kat mana dia boleh dapatkan oksigen, kan? Sebab apa? Sebab kalau ikutkan di kawasan akarnya pun dan juga batangnya perlukan oksigen. Sedangkan di dalam air, dia tenggelam dalam air. Macam mana nak dapatkan oksigen kan? Jadi sebenarnya pokok padi ni dia telah pun mengalami penyesuaian kan? Dia telah buat penyesuaian yang mana akar pokok padi mampu menjalankan fermentasi dalam sel. So dia dalam keadaan oksigen terhad, dia masih lagi boleh melakukan proses respirasi. Dan sel akarnya mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kepekatan etanol yang dihasilkan. Okey, walaupun disebabkan proses anaerob tu menghasilkan banyak asid laktik dan juga etanol juga terhasil, tapi dia dapat tahan keadaan tu. Sedangkan manusia kita tak boleh. Kalau disebab bila mana kita lakukan fermentasi dalam otak kita, kita akan cepat penat. Sebab apa? Sebab terhasilnya asid laktik. Okey, batang pokok padi adalah berongga, daun batang dan akarnya punya tisu aerenkima yang mempunyai dinding nipis dengan ruang udara yang banyak antara sel. Ruang udara ini memudahkan resapan oksigen ke akar yang tumbuh sehingga 5 ke 10 cm di bawah permukaan air. Jadi dalam keadaan itu kamu tengok ni, iaitu di akar dia ni, okey, ni dia ada ruang udara ya. Ruang udara inilah memudahkan dia untuk mendapatkan oksigen dan dia boleh mengumpul oksigen yang ada untuk dia menjalankan proses respirasi. Okey, tisu aerenkima, batang dan akar juga membolehkan pertumbuhan dan metabolisme normal sistem akar dalam keadaan anaerob dan dalam keadaan sedikit udara. Yang ada hanyalah apa-apa, oksigen pun kurang, tapi dia masih lagi boleh menjalankan proses respirasi. Sebab apa? Sebab terdapat beberapa penyesuaian. Antaranya dia ada berongga, batang dia berongga, dia boleh simpan udara kan? Dan juga dalam keadaan tu dia tahan terhadap kehadiran etanol kan? Dalam keadaan etanol yang tinggi pun dia tahan. Kalau sepatutnya kalau haiwan ataupun pokok-pokok yang biasa, kalau kehadiran etanol yang tinggi, mereka akan mati ya. Okey. Okey, jadi kita pergi ke yang terakhir sekali, subtopik yang terakhir sekali, iaitu kita nak buatkan perbandingan antara respirasi aerob dengan anaerob kan? Yang mana fermentation ni anaerob Okey, persamaan dia apa? Merupakan respirasi sel. Kedua-duanya dijalankan di dalam sel. Dan kedua-dua proses ini sel melibatkan sel melibatkan penguraian glukosa. Jadi glukosa inilah dia punya substrate dia kan. Glukosa inilah substrate, ataupun untuk melakukan proses ni memerlukan glukosa. Menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Jadi dalam proses ni dia nak dapatkan tenaga, tenaga tersebut adalah dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate. Jadi apa bezanya pula? Bezanya dari segi aspek apa dia, aerob ni dia lengkap. Proses respirasi tu lengkap. Manakala fermentasi dia tidak lengkap. Dia proses respirasi yang tidak lengkap. Hasil respirasi, kalau kamu tengok aerob ni yang terhasil adalah karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tetapi hasil respirasi untuk fermentasi, kalau otak manusia dia akan menghasilkan asid laktik dan tenaga. Tumbuhan dan yeast dia akan hasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Okey, kalau melibatkan jumlah tenaga terhasil per molekul glukosa, sudah tentulah aerob lagi tinggilah. Sebab yang terhasil tu 2898 kJ. Sedangkan untuk fermentasi hanya terhasil 150 kJ untuk otak manusia, dan asid hanya 210 kJ sahaja. Jadi sini kita dapat tengoklah, kalau fermentasi tenaga terhasil hanya sedikit berbanding aerob lebih banyak. Okey, ATP pula, bilangan ATP untuk
untuk per glukosa. Manakala kamu tengok aerob dia akan hasilkan 38 ATP, tapi untuk fermentasi hanya 2 ATP sahaja yang terhasil. Okey, tapak tindak balas, kamu akan dapat tengok bahawa dalam aerob ni, untuk aerob ni dia berlaku di mitokondria. 36 ATP terhasil di mitokondria. 2 ATP terhasil di sitoplasma. Itu aerob. Manakala fermentasi ni dia hanya berlaku di sitoplasma sahaja. Dia tidak berlaku di mitokondria. Jadi jadi semua persamaan dan perbezaan ni lah mana saya minta kamu tolonglah hafal. Dan akhir sekali kita tengok peta konsep buku ni, iaitu respirasi terdiri daripada apa dia, aerob dengan anaerob. Aerob kamu tengok sini, itu pengoksidan glukosa yang lengkap membebaskan tenaga. Manakala anaerob ni pula, fermentasi ni dia ada fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol, ada pengoksidan glukosa yang tidak lengkap, dan akhir sekali dia juga menghasilkan tenaga, tapi jumlah tenaga yang tidak banyak berbanding aerob. Sekian, terima kasih.